اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang berusaha Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi kita peluang pada malam ini untuk menyambung kembali pembacaan kitab Akhlak Seorang Muslim, yang mana kita sampai pada tajuk tabah di muka surat 278. Beban yang berat tidak akan dipikul oleh manusia yang lemah jiwanya. Jika orang yang hendak mengangkut barang yang berat, dia tentu akan menggunakan tenaga orang yang berbadan kuat. Demikian juga kehidupan ini. Suka dan duka yang dialami oleh para pemimpin sesuai dengan sifat-sifat khusus yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan sesuai pula dengan tugas kewajipan yang mereka pikul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah manusia yang menghadapi ujian terberat, yang paling berat? Siapa dia dalam muka bumi ni? Siapa yang Allah pernah uji dia paling berat? Baginda menjawab, su'ila Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an, qala al-anbiya summa al-amsal fal-amsal yubtalan nasu ala qadri dinihim faman sakhana dinuhu ishtadda bala'uhu wa man dha'afa dinihi dha'afa bala'uhu wa innar rajula la yusibuhu al-bala'u hatta yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah, rawahu Ibn Hibban. Nabi jawab bila ditanya siapa yang ujian yang terbesar yang Tuhan berikan, Nabi menjawab para anbiya, nabi-nabi. Ujian nabi-nabi besar. Ujian nabi-nabi sangat besar. Kita tak boleh, kita tak sama dalam bab tu. Bab tu kedudukan mereka tinggi sebab ujian mereka tu besar. Nabi Yunus diuji duduk dalam perut ikan. Duduk dalam perut ikan. Tak ada boleh bayang manusia duduk dalam tu. Dia duduk dalam perut ikan, sabar. Dia duduk dalam tu, sabar. Malaikat mai jumpa dia. Kan? Malaikat pula yang minta tolong supaya dia dikeluarkan daripada mulut ikan. Sedangkan dia tak minta pun. Nabi Ibrahim dibakar. Berat ujian-ujian mereka ni dari segi fizikal pun berat. Macam Nabi Nuh, bini dia tak mau ikut dia, anak dia pun tak mau ikut dia. Berat tu. Berat dari sudut tu. Jadi Nabi memang ujian mereka ni berat. Kemudian orang-orang seperti mereka yang dekat dengan mereka lah. Kalau kita kata Nabi Muhammad, yang dekat dengan dia siapa? Sahabat-sahabat dia lah. Yang paling dekat tu yang dikenali dengan Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mati kena tikam. Sayyidina Uthman mati kena tikam. Tu ujian tu berat tu. Bukan kata senang, bukan kata ringan. Summal amsal fal amsal. Begitulah seterusnya, termasuklah sampai pada zaman kita ni ulama-ulama yang mengikuti cara Nabi, maka mereka itu diuji. Baik tu jangan duk kata kat depa, ayah tu tok guru apa semua, tok wan apa-apa tok wan tu tok guru, anak cucu cempera habis.
Nabi pun ada, dia saja elok, pengikut ramai, tapi anak bini tak ikut pun. Kita jangan duk kata benda begitu. Tuhan uji dia macam tu. Tuhan uji dia macam tu. Yang agamanya kuat akan mengalami ujian makin berat, dan yang agamanya lemah akan mengalami ujian lebih ringan. Orang yang mengalami ujian, dia hidup di muka bumi tanpa dosa. Itulah penghabis sekali. Bila dah penghabis sekali, dia duk kena ujian. Akhir sekali ujian yang kena tu, dia tak ada dosa. Ketika itu Allah jemput dia. Maka baliklah dia menghadap Allah dalam keadaan tak ada dosa. Baik tu, bila orang diuji tu, kita jangan kita sebut apa-apa pun. Kita tengok, kita tahu dia, kita pernah mengaji tanda-tanda orang-orang yang mati dalam keadaan elok lah, orang soleh ke, ataupun orang kata mati dalam keadaan beriman. Dia mati peluh ada mercik keluar di dahi. Kita baca semua contoh-contoh tu. Tapi jangan kita kata orang mati mengerang, kesakitan dan sebagainya, itu tak elok, sebab kita tak tahu. Mungkin Allah beri dekat dia ujian, kita kata apa? Allah azablah dia sedikit di dunia dengan tujuan nak angkat azab tu di akhirat. Gitulah. Sebab tu masa dia mati, kita tak dia tu hari tu nak mati susah, ni mestilah dosa banyak, buat jahat tu yang jadi begitu. Belum tentu. Mungkin betul dosa banyak, tapi Tuhan dah bagi dekat dia, bagi ujian. Dia dah lepas dah. Dah disiksa. Kita ni hak mulut duk kata kat orang tu, hak tu tak tahu lagi tu. Hak tu tak nak. Mati tersiksa, dah tersiksa, masuk pula neraka. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Kita kena hati-hati benda-benda gitu. Kesanggupan manusia dalam menghadapi kesulitan, penderitaan dan kesusahan yang besar banyak bergantung pada perbezaan ketahanan dan ketangguhan masing-masing. Ini adalah kesanggupan yang juga membuat seseorang pemimpin besar Amerika dapat mengatakan, jangan mohon kepada Tuhan supaya meringankan bebanmu, tetapi mohonlah kepada Tuhan menguatkan, bukan punggung ni, zahir ni maksudnya belakang, kuatkan tulang belakang kita. Tu maksudnya. Zahir tu bukan maksud punggung di sini, maksudnya tulang belakang. Tuhan bagi ujian kat kita besar, bukan kita minta supaya Tuhan ringankan, tak. Tapi kita minta supaya Tuhan bagi dekat kita ketahanan. Jadi ujian-ujian apa yang Tuhan bagi, kita boleh tanggung. Beban yang ringan tidak akan mahu berfikir. Itu adalah sifat-sifat orang biasa. Itu adalah sifat-sifat yang biasanya ada pada kanak-kanak. Sedangkan kesulitan hidup menunaikan kewajipan dalam perjuangan, itu adalah sifat manusia yang ingin membangun kehidupannya. Oleh sebab itulah Islam sangat menghargai orang-orang yang tabah menghadapi ujian hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Masalul mu'mini kamathalil khamati minaz zar'i tufi'uha ar-rih tasrimuha marrah wa ta'diluha ukhra hatta ya'tiyahu ajalah. Wa mathalul kafiri kamathalil uzratil mujziyah ala asliha la yusibuha syai'un hatta yakunal jifahuha hatta yakunan ji'afuha marratan wahidah." Rawahu Muslim. Orang mukmin umpama atau ibarat tanaman yang masih muda, nampak lembut di umbang-ambing angin, kadang-kadang miring dan kemudian tegak kembali. Kemudian seterusnya sehingga saat datangnya ajal. Sedangkan orang kafir ibarat pohon beringin yang akar-akarnya mati, kekeringan, nampak dari luar kukuh, tetapi dengan sekali tiupan angin kencang ia mudah ditumbangkan. Tu orang mukmin. Pasal apa dia boleh kuat? Angin tiup dia sengit kot tu, dia sengit kot ni, tapi akar dia tak terbongkar. Pasal apa? Sebab iman dia. Iman itulah yang menyebabkan dia kuat. Dia tak ke mana-mana.
Tapi orang kafir ni tengok macam pokok batang kayu besar kuat, tapi kena angin sedang ya, terbalik dia semua. Sebab iman tu tak ada. Okey. Orang mukmin yang berani menghadapi kehidupan akan sanggup menghadapi berbagai kesukaran. Lantas apakah yang akan dialami oleh orang lemah yang lari meninggalkan kehidupan? Betul tak boleh. Dia apa masalah mesti berdepan. Apa saja masalah mesti berdepan, bukan lari dari masalah, tak selesai. Benda tu tak selesai. Ada masalah kita mesti berdepan. Bila kita berdepan, siapa yang pertama yang kita harap? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Itu je. Itu orang yang pertama yang kita harap, supaya dapat tolong kita dan sebagainya. Apa masalah pun mainlah. Duit tak cukup ke apa, Allah yang pertama tempat kita mengadu. Hak tu dulu. Itulah makna yang tersirat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, dia akan dikurniakan kebajikan. Jadi nak dapat kebajikan itu diuji. Dia diuji maka dia dapat kebajikan. Jadi dengan uji dia tabah, dia akan dapat kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sukht." Apabila Allah Subhanahu wa taala menyukai, mengasihi sesuatu kaum, mereka akan diuji. Siapa yang rela menghadapi ujian, dia akan memperoleh keredaan Allah. Dan siapa yang marah menghadapi ujian, dia memperoleh kemurkaan Allah. Semua diuji. Semua diuji. Cuma disebut di sini kalau Allah suka orang tu, dia akan uji kaum, kan? Dia akan uji kaum tu. Samalah bila dia suka seorang-seorang tu, dia akan ujilah. Sebab dia kasih itu, dia akan uji. Nabi Muhammad awal-awal lagi diuji. Pi berdakwah, adik-beradik kan mau terima pun. Bukan takat tak mau terima, jadi musuh lagi. Jadi musuh lagi. Tak apalah, naik. Sampai dah naik tu, bini hak duk sponsor dia, duk tolong dia apa semua, Siti Khadijah meninggal dunia. Tahun yang sama, tak lama lepas tu, Abu Talib pula hak mempertahankan dia tu meninggal dunia. Nampak? Tu uji. Kalau kita tengok balik, kita baca dalam sejarah, apa ulama komen, dia kata Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, pak tak ada, lepas tu duk sat, mak pula meninggal. Supaya apa? Supaya dia tidak mengharapkan pada manusia. Tu dah dididik daripada awal ni, daripada kecil lagi. Dia akan harap kepada Allah. Samalah bila dah ada Khadijah, kemudian ada Abu Talib duk backup dia, Allah tarik semua benda tu. Allah tarik benda tu supaya dia kuat pegang dengan Allah. Kalau tidak, Abu Talib duk ada, tak ada apa lah. Sikit-sikit boleh mengadu Abu Talib. Abu Talib ni hebat lah. Abu Talib dengan pak dia, Tok Wan Nabi tu Abdul Muttalib ni, kita kata orang hebat. Orang yang cukup hebat. Siapa pun tak berani sentuh Nabi masa depan ni duk ada. Tak berani. Tu saya kata Abu Talib tu hebat. Kita kalau hebat macam mana pun, anak cucu kita orang berani sentuh. Orang berani sentuh. Tapi yang kata Nabi dulu ni, orang tahu kata pak menakan dia Abu Talib, orang tahu kata Tok Wan dia Abdul Muttalib, siapa tak berani sentuh? Tu dia. Ada kita orang hebat sampai orang tak berani sentuh anak cucu dia. Kok dulu-dulu ada lah. Lah ni tak ada. Kepala orang tampang. Bin seperti tu. Jadi yang hebat-hebat ni Tuhan ambil. Supaya dia tahu bahawa dia tu, Nabi tahu bahawa dia kena berpegang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan lepas pada tu dia kena teruk. Nabi kalau kita baca sejarah, teruk dia kena kan. Lepas pada tu sampai lari dia pergi ke Taif. Dah tak larat dah nak berdakwah di Mekah. Sampai di Taif pula sambutan hebat dengan batu apa semua, habis orang balin. Tu sampai macam tu, menyaduk dah ujian dia. Kita tak ada, kita tak pernah siapa pun ludah muka kita kerana ajak main semayang. Adakah kita ajak orang semayang, orang ludah kita? Tak ada. Nabi ajak orang sembah Tuhan, bukan takat batu. Macam-macam orang tuang, orang buat ke dia macam-macam.
Kita tak perlu dah, Nabi dah lalui benda tu, Nabi dah tolong kita dah benda tu. Kita buat sikit-sikit ya. Masa semayang, masa ada kuliah, ajak kawan-kawan, ajak supaya esok ni kalau Tuhan tanya kita bila mati, ada buat kerja-kerja dakwah macam mana Nabi buat? Ada. Paling tidak pun dalam grup WhatsApp tu kita ada, jom pergi masjid, jom semayang. Gitulah. Ada benda-benda tu kita ajak orang. Jangan tak ada benda tu, esok nak jawab apa? Tak jawab apa? Tak ada boleh jawab apa? Masa tu teruklah kita susah. Kita tak ikut Nabi. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada mereka yang tabah menghadapi ujian hidup lebih banyak daripada pahala-pahala ibadah lain. Sabar dengan ujian itu pahala dia lebih besar daripada pahala-pahala ibadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hatta yu'ta ahlul bala'i sawab law anna juludahum kanat quridat bil maqarid. Rawahu Tirmizi. Pada hari kiamat, di saat orang-orang yang lulus dari cubaan hidup diberi pahala, orang-orang yang tidak pernah mengalami cubaan mengharapkan alangkah baiknya semasa hidupnya dulu kulitnya dirobek-robek dengan gunting. Maksud dia gini, bila dah padang mahsyar apa semua dah bangkit, ni orang-orang yang tak ada ujian apa sangat-sangat, banyak buat ibadat gitulah. Boleh pergi Mekah, boleh pergi umrah, boleh berzikir, boleh puasa, tak ada apa masalah. Tapi bila depa ni boleh lah masuk syurga, bukan tak boleh, adalah pahala. Tapi bila dia tengok kepada kumpulan yang lain, kaum yang lain, orang yang lain, yang mereka ni diuji, masa di dunia diuji, tapi depa sabar dekat dengan Tuhan, dia dapat pahala yang banyak, yang berganda. Tu depa ni kata apa? Kalau boleh lah masa hidup dulu gunting kami ni pun tak apa, uji kami sampai tahap tu. Tu punya minta. Bukan minta ujian sikit-sikit. Minta ujian kalau boleh kami digunting-gunting, cincang hancur tak apa. Sebab nampak kebaikan. Dia ada saya pernah cakap dah benda ni. Dia ada satu tajuk tu. Dia panggil umniyatil mauta, cita-cita orang mati. Cita-cita orang mati. Dia orang mati ni dia ada cita-cita. Ada cita-cita tapi cita-cita orang mati ni tak boleh dapat. Dia orang mukmin pun ada cita-cita, orang bukan Islam pun ada cita-cita. Kan? Hak Nabi lalu di satu kubur, kemudian Nabi kata depa ni disiksa. Kemudian Nabi kata apa? Depa ni bercita-cita kalau dapatlah tu, Nabi tunjuk kat kubur tu, nak bangkit balik mai dunia, boleh semayang 2 rakaat pun jadilah. Tu cita-cita dia, tapi tak dapat dah lah. Tu yang kata cita-cita tapi tak dapat. Lah bukan kata 2 rakaat, bulan puasa 23 rakaat boleh semayang, tu pun dia lari sampai 8. Minggu pertama ya, minggu kedua, ketiga tak nampak rupah dah. Tapi bila mati, minta kalau bolehlah 2 rakaat pun jadi. Bagi kami balik 2 rakaat jadi dah. Tu dia minta macam tu. Lagi siapa lagi? Orang yang mati fi sabilillah ni, macam geng-geng mujahidin. Geng-geng yang duk berperang ni mati. Depa ni kalau boleh, dia memang tak boleh, tapi depa minta dekat Tuhan. Kalau orang tanya apa permintaan kamu, dia kata kalau boleh hidupkan kami balik, kami nak mai kat muka bumi, kami nak perang biar kena cincang, lepas tu kami mati, lepas tu kami minta hidup balik, lepas tu kami perang, kami kena cincang, kami mati, lepas tu hidup balik. Tu dia punya cita-cita. Sebab depa ni mati syahid, mati berperang. Jadi permintaan dia tu sebab dia tahu pahala tu besar. Samalah dengan depa ni. Kita tak ada apa, pakai baju semua elok, buah minyak wangi mat dengan, tapi ada orang lain esok hak kena uji dengan Tuhan. Rumah terbakar lah, gitulah, ginilah, duit tak ada apa-apa, tapi sabar depa ni. Bila kita tengok dia pahala dia banyak, tu yang kata kalau Tuhan nak uji aku gunting pun tak apa sampai macam tu lah. Nak cerita pahala, besarnya pahala.
Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. An Anas bin Malik qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhan yuhadi bainamnaihi faqal ma balu hadha qalu nadhara an yamshiya faqal anna Allah an ta'zibi hadha nafsah laghaniyun wa amarahu an yarkab rawahu al-Bukhari. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tua berjalan dipapah oleh dua anaknya. Baginda bertanya, "Mengapa begitu?" Dua orang yang memapah ayahnya, tu anak tadi itu jawab, "Dia bernazar hendak berjalan kaki." Saat itu baginda berucap, Allah tidak memerlukan cara menyiksa diri seperti ini. Baginda kemudian menyuruh orang tua itu mengendarai unta. Okey. Kalau tak silap saya, hadis ni berkaitan orang yang nak mai ke masjid, orang yang nak mai buat haji, orang yang nak mai buat ibadat. Jadi dia mai, dia nak jalan kaki sebab dia dapat, dialah sebab ada kan hadis-hadis siapa yang jalan kaki mai masjid semua pahala lebih. Tapi tu Nabi kata, kita tak perlu menyiksa diri untuk dapat pahala yang banyak, gitu. Nabi tak bagi, dah dia tak boleh nak papah buat apa, biarlah dia naik kenderaan, biar dia naik kenderaan. Agama Islam dia bukan pahala dapat banyak dengan menyiksa diri. Dia bukan macam agama lain. Agama lain kena cucuk dengan dawai, kena cucuk dengan besi, kan? Kena randuk api. Tak boleh makan berhari-hari. Buat apa? Nak tingkatkan diri. Dah, agama Islam kan begitu. Dia bukan menyiksa diri maka dapat pahala besar. Dah. Yang nak uji kita Allah. Bukan kita piduk siksa diri kita. Makan bertih sehari 2-3 biji, tak suruh lagu tu Bukan dia suruh lagu tu. Yang Allah suruh, yang Nabi suruh puasa. Adalah bentuk tak makan, tapi bukan tak makan langsung ataupun makan sikit macam tu tak. Dia bukan menyiksa diri untuk meningkatkan diri. Dia tak sama dengan agama lain. Dia nak tingkatkan diri dia boleh sampai tahap dewa. Dia boleh sampai tahap dewa. Jadi nak sampai tahap dewa tu, gitulah. Dia kena siksa diri dia, kena jalan atas api, kena cucuk besi, dia kena jenis-jenis macam tu. Tak. Agama Islam bukan macam tu. Hadis yang lain telah diriwayatkan oleh Ibn Abbas sebagai berikut. An Ibn Abbas anna ukhta Uqbah nazaratil hajj masyiyatan wa dzakara Uqbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaha la tutiqu dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la ghaniyun an mashi ukhtika faltarkab wal tahdi badanah. Saudara perempuan Uqbah bernazar hendak menunaikan ibadat haji dengan berjalan kaki. Ni kita kena ingat, tadi kan kita sebut kalau seorang tu diuji dengan ujian yang berat, maka pahala dia akan dapat banyak. Tapi tu diuji, beza hak ni nak menyiksa diri, tak boleh. Nak menyiksa diri tak boleh. Sebab tu ada komen-komen ulama, orang nak jalan kaki pergi Mekah, naknya kalau hukum lah ni, sebahagian ulama kata makruh, mungkin boleh jatuh haram. Sebab bila dia jalan kaki tu berhadapan dengan penyamun lah, orang boleh mencuri. Dia bukan macam tu, nak siksa diri. Jalan kaki pergi Mekah, betul lah jalan kaki banyak dapat pahala ke apa, yang tu tak nafi. Tapi dia tak boleh buat macam tu, nak siksa diri. Dia kena ikut macam ni lah ni. Saudara perempuan Uqbah bernazar hendak menunaikan ibadat haji dengan berjalan kaki. Uqbah memberitahu Rasulullah bahawa saudara perempuannya itu tidak sanggup. Sebagai tanggapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Allah tidak memberi saudara perempuanmu berjalan kaki. Suruh dia naik dan menebus nazar-nazarnya dengan seekor unta.
Sebab dia dah bernazak. Jadi nak lepaskan nazak dia tu, sembelih seekor unta. Tapi jangan pi jalan kaki. Saya bukan apa, kadang-kadang mereka duk tunjuk, adalah hari tu ni masa musim haji mereka duk tunjuk klip-klip video TikTok ke apa duk masuk tu, tunjuk anak dukung mak pi duk tawaf apa semua tu. Yalah abang kata ish betul dapat anak macam ni semua. Dah, Islam bukan macam tu. Islam bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dia bukan maksudnya dengan menyiksa. Apakah dengan kita dukung mak kita tawaf Baitullah, maka itu dah dikatakan berbakti kepada ibu bapa? Belum. Takkah habis tujuh kali tawaf tok mak dia ke tepi boleh dia? Dah, bukan lagu tu. Dia bukan macam tu. Kemudian kita bahas pula dari sudut fiqh. Dia kata dia dukung mak dia, dia dukung pak dia, dia dukung mak dia. Mak dia menghadap dekat dia, mak dia tu menghadap dia, dia dukung itu. Kita kalau tawaf bahu kiri mesti betul dengan Kaabah. Dia kalau mak dia pusing main kot ni, bahu mak dia hak belah mana? Hak belah kanan lah, bukan hak belah kiri. Tu dari sudut fiqh pun tak betul. Dari sudut fiqh pun tak betul. Dari sudut tu kalau lelaki kan, kalau lelaki dia kena buka lah bahu tu kena buka. Tapi kalau dah dia dukung pak dia menghadap sini, dari sudut ibadat pun dah tak betul sudut tu. Dia bukan macam tu. Itu bukan maksud berbakti kepada ibu bapa. Kan ada kereta roda, ada kursi roda, lah ni ada skuter lagi di atas tu kan. Kalau orang tak boleh naik skuter tu, bukan biduk suruh dukung lagu tu. Bukan itu. Tu yang kata ibadat ni bukan menyiksa diri baru dapat pahala banyak. Dah, dia bukan itu. Hak dapat pahala banyak, Tuhan bagi kita ujian, kita sebab tu pahala banyak. Hak lain buat ibadat, buat bagi betul-betul. Ikut kaedah. Jangan mudah nak komen kata betul lah anak-anak ni. Betul, kita bukan nafi benda tu. Baguslah dapat anak ke tu. Tapi bukan itu caranya. Macam ni lah ni. Nabi tak bagi dia jalan kaki. Nabi suruh dia naik kenderaan. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Apa gunanya Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya? Cukup dah tu. Jelaslah bahawa Islam tidak menghendaki penderitaan dan kesengsaraan. Tu dia dah tegas dah. Islam hanya memuji orang-orang yang berani menghadapi cubaan hidup dengan hati yang tabah. Tu je. Bila Tuhan bagi cubaan, sabar dan tabah. Bukan nak dapat pahala dengan menyiksa diri. Orang puasa 3 hari, dia nak puasa sebulan. Orang maghrib buka, dia lepas isya baru nak buka. Tak, dia bukan begitu. Dia bukan begitu, tak kena. Jika Islam menyebut-nyebut tentang penderitaan, kesempitan hidup dan lain-lain, itu hanyalah sekadar untuk mengingatkan agar setiap Muslim tabah menghadapi cubaan hidup dan berusaha mengatasinya dengan sambil bertawakal kepada Allah. Kan ada hadis Nabi yang Nabi tegur ada 3 orang tu. Kawan ni dia pergi tanya isteri Nabi macam mana sembahyang Nabi, macam mana puasa Nabi kan. Hak seorang tu kata, aku lepas pada ni aku nak bangkit malam sepanjang malam tu aku nak sembahyang, aku tak mau tidur. Seorang tu kata, aku nak puasa lepas pada ni, maksudnya sambung hari, aku tak buka-buka dah. Tak mau selang dah. Terus itu. Seorang tu kata, aku lepas ni aku tak mau kahwin. Payah nikah, jadi susah nikah sebab nak buat ibadat banyak. Lepas tu Nabi keluar, Nabi tegur tak boleh macam tu. Badan kamu ada hak. Dia sudut tu lah. Isteri kamu ada isteri pun ada hak. Jadi tunaikan hak dia tu. Kita nak beribadat malam, beribadat. Kita nak baca Quran, baca Quran. Kita nak puasa, puasa. Tapi nak terus itu tak. Siapa lagi yang lebih baik daripada Nabi? Tak ada dah. Nabi yang terbaik sekali. Itulah contoh kita. Kalau dia buat macam tu, kita tak usah nak lebih-lebih lah. Gitu maksud dia gitu. Jadi Nabi kata, aku pun bernikah, aku pun ada tidur malam, aku pun ada hari yang aku tak puasa. Gitulah. Jadi kita jangan sampai nak menyiksa diri kita dengan tujuan kononnya nak dapat pahala yang banyak. Sebuah riwayat hadis telah menceritakan bahawa pada suatu hari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang wanita yang sedang sakit. Baginda menjumpainya sedang memaki-maki penyakitnya dan mengutuk dengan penyakit yang dialaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang melihat wanita seperti itu. Kemudian baginda berkata, menghilangkan dosa anak Adam seperti merahnya bara api yang dapat menghilangkan karat. Itulah besi, karat, nak bagi hilang karat tu kena bakar sampai naik merah, katuk-katuk baru hilang. Manusia berdosa, nak bagi hilang dosa tu Tuhan turunkan sakit, turunkan ujian. Dengan ujian tadi dia sabar, hilanglah dosa dia. Hilanglah dosa dia. Banyak Tuhan uji, pipi nak balik sagi lepas masjid, tengok selipar pula dah hilang. Ujian lah tu ujian. Kalau dia sabar, hilanglah dosa-dosa dia tu. Hilanglah dosa dia. Mutu ke hilang, ke kereta ke hilang, sabarlah. Benda tu sabarnya sebab Tuhan nak bagi ujian. Sabar, benda-benda tu dapat. Dalam perjuangan, orang biasa terjatuh tersungkur. Kesukaran hidup ada kalanya memaksa orang menghayati penderitaan. Akan tetapi gelombang hidup yang serba berat dan keras itu mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia teguh beriman dan tidak berputus asa. Jangan putus asa. Betul lah kita tak diuji lama, tapi kalau ambil masa yang lama pun jangan putus asa. Macam mana Nabi Ayub diuji dengan sakit lama. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan lama. Bukan kata sat, lama. Diuji begitu lama, sangat lama. Jadi kalau kita kena ujian, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sabarlah. Sekali dia tahu, ustaz kata kami sabar, boleh lah, tak kena kat ustaz. Jangan kena kat ustaz. Had tu je lah had saya boleh sebut. Takkan saya nak kata padan muka hang. Takkan nak kata lagu tu. Kan? Kita sama-sama kita jumpa, kita kata sabarlah. Kan dalam wal asri tu dia sebut bah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran, berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Betul bila kita pergi ziarah orang sakit ke kematian ke, kita kata sabar. Kalau kena kat kita esok orang kan kata gitulah, sabar. Tu saya kata jangan balik-balik. Hampa kata sabar, menanglah. Tak kena kat hamba. Kena kat hamba tengok pun hamba kata, oh jangan jawab lagu tu. Kan kita sama-sama orang Islam ni berpesan-pesan, sabar. Ustaz bolehlah kata itu, tak kena kau ustaz. Dia kena tengok. Tak bukan begitu. Dah ni nak cerita orang Islam ni begitulah. Pesan dengan benda-benda yang baik. Ada yang berfikir bahawa musibah yang menimpa dirinya kerana Allah tidak suka padanya atau dijauhkan dari rahmatnya. Yang ni ulama ada sebut bila Allah dia bagi dekat kita satu ujian, satu bala lah, satu ujian, tengok. Kalau kita terima ujian tu, kita sabar, hak tu rahmat. Hak tu tak dikatakan bala, tu dikatakan ujian. Tuhan uji kita. Tapi kalau benda tu kena dekat kita tak sabar, kita duk mengungut, hak tu bala. Hak tu bala. Hak tu balasan Tuhan kat kita. Tu dia sebut, dia sama, benda sama. Rumah terbakar katakanlah. Kita pun terima nak buat macam mana? Bakar, sabar je lah. Cari duit, tengok takat mana boleh buat, kita buat balik. Yang tu ujian. Hak tu Tuhan bagi ujian. Tapi bila kena kat kita tak sabar, putih asa, gamak Tuhan bagi rumah pun terbakar. Bukan tak duk baca Quran, baca. Bukan tak semayang. Anak bini pakai tudung semua elok. People siapa yang duk kena kita duk mula mengungut tu kan. Hak tu dia jadi bala. Dia tak jadi ujian. Benda sama ya. Tapi cara kita terima. Namun menurut kenyataan, fikiran seperti itu banyak menghinggapi kaum muslimin, terutama pada zaman kemerosotan dan perpecahan. Padahal apa yang kami katakan bahawa kesulitan hidup selalu menyertai naik turunnya semangat dan tekad setiap orang. Begitulah. Iman dia pun ada naik, ada turun. Contoh riwayat hidup Nabi Yusuf alaihi salam yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ni, lepas tu nanti kita berhenti ya. Kita sambung pula 2 minggu lagi.
Innal karim nabnal karim nabnal karim nabnal karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, rawahul Bukhari. Bahwasanya orang mulia, putera ataupun anak orang mulia, anak orang mulia, bin tu orang mulia, bin orang mulia, bin orang mulia, bin orang mulia. Siapa dia? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tu empat-empat tu semua nabi. Empat-empat tu semua nabi. Ni orang mulia. Yusuf putera Yaqub adalah seorang nabi. Baginda dijaga dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga nabi-nabi. Baginda berasal dari keturunan nabi yang dimuliakan. Keturunan Nabi Ibrahim, mulia, kan? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat sebagai nabi dan rasul. Cuba kita perhatikan apakah yang dialami oleh baginda. Ibunya meninggal semasa baginda masih kecil. Setelah dewasa, saudara-saudara tirinya bersekongkol. Depa ni buat satu gerakan. Lalu baginda diambil dari pangkuan ayahandanya, dimasukkan ke dalam telaga. Kan? Dia kata yarta' wa yal'ab. Dia kata kat pak dia, lepaskanlah Nabi Yusuf ni. Jadi esok ni kami nak pergi berkelah, lepaslah dia, bagi dia yarta' wa yal'ab. Bagilah Nabi Yusuf ni boleh duk sonok-sonok, boleh duk main dengan kami. Masa tu pun Nabi Yaqub dah kata, aku takut akalahu zi'bu, dia akan kena makan dengan serigala. Dia kata tak, nahnu usbatun minhu, kami galang ganti. Kalau Yusuf kena, kamilah galang ganti. Wahai depa dah buat satu pakatan dah, nak tahu Yusuf masuk dalam telaga. Apakah nasib yang dialaminya? Tahu masuk dalam telaga. Akhirnya baginda diselamatkan oleh kafilah. Ada sekali tu saya tengok depa ada tunjuk telaga yang Nabi Yusuf, tempat telaga yang depa tahu Nabi Yusuf tu. Bukan telaga macam duk kampung kita. Bukan telaga kecil tu. Tak. Telaga tu besar. Besar ni pada masjid ni. Telaga tu besar. Ada di tengah padang pasir. Wallahualam. Betul tak betul kita tak tahu. Tapi dia tunjuk. Sebab dia bawa drone. Drone tu bawa kamera tu. Turun sampai bawah pun semua boleh pusing. Dia ambil duit dia. Ui, rupanya besar. Jadi dia tahu masuk dalam tu. Tak apalah, cerita Nabi Yusuf pun macam-macam. Bila orang suar tali nak ambil ayam, kan? Orang suar tali nak ambil ayam, jadi dia tak bunyi. Nabi Yusuf ni dia tak panggil, dia tak sebut tolong dak. Dia tak sebut. Dia diam dia. Jadi bila orang nak ambil ayam, tarik dia. Bila naik sampai atas, kali tengok haza ulam, ada budak. Ada budak. Pasal apa dia tak kriau? Tu dalam tafsir ada disebutlah. Kalau dia duk pekik tolong, tak ada dah, orang tak ambil ayam dah, lari gitu lah. Telaga duk tengah padang pasir, pi nak ambil ayam duk bunyi tolong. Macam kita masuk lautan lah, tata tengok kat pokok ada duk sebut tolong. Sudah dah, ceri naik bulu rumah, jom ni bukan dia dah ni. Orang duk minta duk minta tolong tengah hutan, bukan dia dah. Balik habis cerita. Kami masuk hutan mari ni, tu dia ni nak cerita pun ceri bulu rumah ni. Dia duk buat tu. Ada orang duk pergi tolong. Tu salah satu dia. Dia tak bang, dia tak pekik tolong, dia diam gitu. Bila tali tu masuk, dia pegang, tu yang dia boleh naik. Tak apalah, cerita sikit je. Okey. Jumpa kafilah. Yang kata jumpa ni pun, kafilah ni pun dia bukan nak tanya. Lah budak dia tanya hang duk mana? Bapak nama apa? Kotlah nak hantar balik. Dah. Dia tengok budak tu comel, ambil sekali, bawa pi dengan depa-depa sampai di tempat satu pekan tu pi duk jual. Jual dia beli hamba abdi, kan? Macam kita tengok tu lah, duk goncang loceng tu, ada hamba tua lah, hamba apa gitulah. Ni hamba budak bagus, mahal lah boleh jual, kan? Depa berniaga, depa kan kira apa, jual boleh duit depan gitu nah. Dengan harga yang sangat murah, bisamanin baksin darahima ma'dudah, dalam surah Yusuf. Dengan harga yang murah, bukan jual mahal pun, janji dapat duit. Baginda dibeli oleh Raja Mesir. Di dalam istana, baginda dituduh buat perkara keji dengan permaisuri. Kan bila suami dia balik tu, kali tengok bini dia dengan Nabi Yusuf ya.
Tengok dengan Nabi Yusuf. Kemudian bini dia tu tuduh Nabi Yusuf. Suami dia tentulah ambil pihak bini dia. Sedangkan dia tak buat pun. Tu yang ada dalam surah Yusuf, dia kata qudda min duburiha. Tengok itu. Kawan tu kata, lah ni nak tahu bini dia tu yang jahat atau Nabi Yusuf yang jahat. Dia tak hang balik rumah lagi, hang tengok baju Nabi Yusuf. Kalau baju tu koyak belah depan, hak tu jahat Nabi Yusuf. Jahat Nabi Yusuf. Dia nak pergi ceroboh perempuan tu. Kalau baju tu koyak kat belakang, hak tu jahat bini hang. Bini hang ligan dia. Bila dia balik, memang tengok baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Tapi dah kata apa? Tu nak kata dia pemimpin, hang masuk penjara. Benda tu berlaku tak lah ni? Berlaku. Dia ada kuasa, ikut suka dia nak buat siapa masuk penjara. Hak yang dah salah pun boleh kata betul? Boleh. Hak yang betul boleh jadi salah? Boleh. Tak ada apa masalah, janji kuasa duduk kat tangan dia. Tu cerita Nabi Yusuf tu panjang lah. Saya cerita sikit lagi. Surah Yusuf ni, ni kait tadi. Surah Yusuf ni, Tuhan turunkan surah Yusuf amal huzni. Tahun kesedihan. Tahun Khadijah meninggal dan tahun Abu Talib meninggal. Tujuannya apa? Tuhan nak abang dekat Nabi Muhammad. Kalau hang lah rasa sedih, hang rasa sedih sebab bini mati, hang rasa sedih sebab apa? Sebab pak nakan meninggal, tak ada. Ni hang tengok Yusuf ni. Abang-abang dia tok masuk dalam telaga. Orang jumpa dalam telaga, pi duduk jual pula. Pi duduk dengan orang tuduh pula. Masuk pi dalam masuk dalam penjara. Tak keluar-keluar. Duk kena penjara. Orang tuduh dia macam-macam. Jadi kalau takat nak sedih pak nakan meninggal, bini mati, sama ke dengan hak ni? Tak, dia berpisah dengan pak dia tu berapa lama tu. Lepas dia buat tu. Tu nak cerita lagi. Jadi tu sah sedih. Jadi benda tu saya berapa, kalau surah Yusuf ni kita kadang-kadang kita rasa sedih apa, saya suka pasang. Yalah kita pasang, kita tahu makna. Jadi kita kata apa sangatlah aku nak sedih. Nabi sedih lagi. Apa sangatlah Nabi nak sedih. Tuhan bak dia. Cerita Nabi Yusuf lagi sedih lagi. Jadi nak duk sedih-sedih apa? Serut sedih lah. Gitulah. Kita nak pujuk hati kita, baca Quran balik buat semua. Baik. Baginda dibeli oleh Raja Mesir. Dalam istana, baginda dituduh buat perbuatan keji terhadap pemaisuri. Sekalipun baginda tidak bersalah, baginda dimasukkan juga ke dalam penjara. Jika orang lain menghadapi kesulitan seperti ini, tentu akan merasa bumi ini terlalu sempit dan menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam merupakan seorang siddiq, penuh kepercayaan kepada Allah. Di dalam penjara, baginda mengingatkan orang-orang yang tidak mengenal Allah supaya berbakti kepadanya. Tu masuk dalam penjara pun duk dakwah kat orang. Duk ajak lagi sembah Allah. Bukan masuk dalam penjara duk kira kisah sedih dia, tak. Dan menjelaskan kepada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah betapa besarnya kurnia yang dilimpahkan olehnya kepada manusia. Okey. Jadi kita takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung yang akan datang tu kisah Nabi Yusuf. Kesian kat dia. Nabi Yusuf ni orang yang tampan, orang yang segak. Tapi dia kalau kita baca Syama'il, dia ada memang nabi-nabi pada zaman mana pun, nabi pada zaman dialah paling segak. Nabi pada zaman dialah yang paling segak. Samalah dengan Nabi Muhammad pun pada zaman dialah yang paling segak. Cuma kita tak boleh buat perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, siapa segak lagi. Yang tu tak boleh. Kita tak boleh buat lagu tu. La nufarriqu baina ahadim. Kita tak boleh. Kita tidak boleh membeza-bezakan antara dua nabi. Tapi nak ceritanya begitu. Jadi setakat ni dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.